Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada murid-murid semua. Apa khabar? Harap semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Baik, pada hari ini cikgu akan ajar murid-murid semua berkenaan dengan satu tajuk dalam pendidikan kesihatan, iaitu tajuknya adalah nutrien kesihatan. Okey, pada masa kita buat PDPC hari tu, kalau ingat kita dah belajar, kita dah kenal apakah dia nutrien yang ada dekat dalam makanan yang kita makan setiap hari. So jadinya pada hari ni kita nak menyambung, kita nak sambung untuk kita belajar tentang kandungan dalam makanan yang kita kita nak belajar tentang pembungkus tu, kat bungkusan tu kan. Kat bungkusan tu apakah perkara-perkara yang ada pada pembungkus tersebut dan apakah kepentingannya maklumat-maklumat pada pembungkus tersebut ya. Jadinya murid-murid sekalian, cikgu nak buka ni sekejap. Okey. Right. Buka new tab supaya lebih jelas. Right, baik. Okey, murid-murid semua, kita lihat dahulu. Okey, ingat setiap kali kita imbas kembali, setiap kali sesi kita, setiap kali kita pergi keluar, kita keluar pergi kedai, makanan-makanan kita semua telah dibungkus, dah dipaketkan. So means kat sini makanan-makanan tersebut bukan sekadar dibungkus saja. Kebanyakan makanan sekarang, kebanyakan makanan semua sekarang sudah dibungkus, tetapi tidaklah bungkus kosong. Maksudnya kat sini masih ada nama, masih ada maklumat nutrien and then apa bahan-bahan yang digunakan. Tak adalah kalau kita pergi kedai makan kalau kita pergi kedai runcit nak beli air Coke tu, kita nampak dia dia bungkus je. Dia nampak warna aluminium je, tak adalah warna ke apa. So jadi kat situ makanan-makanan kita sekarang semua sudah dibungkus, ada chop, ada nama, ada maklumat. Kalau tak ada tu mungkin saya ingat cikgu tak ada lah. Sekarang ni dah tak ada dah. Even roti pound tu pun sekarang dah ada dah. Dia letak nama kecil je. Per kilang ke. Yang penting ada maklumatnya pada pembungkus makanan tersebut. Iza. So jadinya kat sini, apabila jadinya kat sini, setiap kali kita beli makanan tu memang ada maklumat-maklumat ni. Jadinya apakah selain maklumat nama pada pembungkus makanan tu, ada maklumat-maklumat lain yang perlu awak tahu. Jadinya kat sini, ini adalah contoh. Ni cikgu ambil dari buku teks, daripada buku teks. So buku teks kita kat sini, kalau kita tengok kat buku teks kita kat sini kan, adalah gambar roti. Gambar roti, pembungkus roti. Jadinya kat sini dia punya simple kan. So dia letak sini logo roti. Nama sebutan sebenar makanan. So roti kat sini. So jadinya dah ada nama. Dah ada nama. Kalau Gardenia ke apa semua tu, itu adalah jenama. Tapi yang ini dia ada logo khas nak beritahu ni roti. Mungkin ini jarang kita tengok. Mungkin ini jarang kita nampak dekat pembungkus makanan yang ada dekat pasaran kita. Cikgu tak pernah pula nampak yang ni. Cikgu tahu nama je. Nama makanan, nama brand saja. Nanti kalau ada pernah nampak dia ada beritahu jenama tu ataupun apa kategori makanan, boleh beritahu cikgu, boleh tunjuk pada cikgu. Seterusnya di samping ada nama, dia beritahu juga akuan makanan. Apa kandungan utama dalam roti ni. Jadinya dalam roti ni ada tinggi kalsium. Kalau kalsium, kalau kita ingat balik, kalsium ni untuk tulang. Untuk tulang. Untuk tulang. Tulang lah, semua tulang yang ada dalam badan kita lah. Tak kira lah kaki ke badan ke, semua itu adalah tulang. Jadinya, apakah maklumat lain yang akan diberitahu apabila kita lihat pada pembungkus makanan? Seterusnya adalah pelabelan makanan. Jadinya pelabelan makanan, kalau perasan dekat makanan yang kita beli, dia ada maklumat makanan ni. Saiz hidangan 60 gram. Saiz hidangan 60 gram. Maksudnya kat sini jumlah satu sajian adalah 60 gram bagi 2
keping. Maksudnya 2 keping 60 gram. Jadinya satu keping berapa gram kat situ? Izzah, apa Izzah? Izzah ni. Dina ni kat sini. So jadinya dalam satu keping roti yang kita makan, dia punya saiz hidangannya adalah 30 gram. Okey, jadinya kat situ hidangan bagi setiap bungkusan adalah 7. Okey, 7 ni bukan 7 keping. 7 sebab dia kata hidangan. So hidangan kata kunci dia. So jadinya 14 keping. Okey, siapa yang makan roti 14 keping satu hari? Kalau makan memang jago Okey, tak apa. Seterusnya kita teruskan. Apabila kita dah tahu pelabelan makanan, kita teruskan dengan kita nak tahu apa dia kandungan nutrien yang terdapat dalam makanan. Jadinya apa yang kita dapat lihat kat sini, okey, kandungan nutrien yang ada dekat dalam roti ni adalah tenaga, karbohidrat, protein, lemak, kalsium. Okey, dia beritahu semua tau. Dia beritahu semua. Tapi kita akan tanya-tanya macam mana kita boleh tahu benda-benda ni boleh ada dalam roti ni. Okey, dia punya asasnya ialah sumber makanan. Senarai ramuan yang digunakan untuk buat roti ni. So daripada bahan-bahan ni maka adalah maksudnya adalah kandungan-kandungan nutrien yang ada dalam roti ni. Jadinya bila dia dah beritahu kandungan nutrien, dia akan datang dengan berapa bilangan ataupun berapa gram bagi setiap 100 gram. Itu biasa Setiap 100 gram ada berapa tenaga, ada berapa karbohidrat, ada berapa protein, ada berapa lemak, ada berapa kalsium. Jadinya kat sini kalau awak nak dapatkan 10 gram 10 gram untuk tenaga, awak kena buat operasi bahagi. Jadinya itu nanti kita akan bincangkan kemudian. Seterusnya bila dia dah beritahu untuk 100 gram, dia akan beritahu untuk setiap hidangan 2 keping. Dia beritahu setiap hidangan, dalam setiap hidangan tu berapa yang kena ambil. Bilangan minimum untuk setiap hidangan tersebut. Contoh macam roti tadi yang kita dapat belajar tadi, setiap hidangan dia punya minimum adalah 2 keping. So jadinya kat sini 2 keping bersamaan dengan 60 gram. Jadinya kat sini apa yang dibuat, dapatkan dulu 252 bagi dengan 100 sebab nak dapatkan mungkin 10 kan. Kita nak dapatkan 10 gram. Kalau kita dah bagikan dengan 100 itu dah jadi macam dah jadi ni pula, dah jadi besar sangat. So kita bagikan dengan 10. So dekat situ kita akan dapatlah, kita akan dapat berapa dia punya intake bagi 60 gram kat situ. So lepas tu kita akan lihat apakah dia senarai ramuan yang ada dalam roti ni. Senarai ramuan ni maksudnya bahan-bahan yang digunakan untuk buat roti tersebut. Bahan-bahan yang kita gunakan untuk buat roti. Sebenarnya bahan-bahan ni awak boleh ambil. Boleh ambil untuk buat roti sendiri. Tapi dia tak beritahulah berapa banyak, berapa gram susu, berapa lemaknya benda pula. Lemak sayur. Mungkin susah lah nak cari kan. So jadinya kat sini ini adalah senarai ramuan yang digunakan. Seterusnya penyataan aditif, maksudnya bahan pengawet, bahan tambahan yang dibenarkan. Lepas tu diberitahu juga berat bersih untuk roti tersebut. Lepas tu diberitahu arahan penyimpanan. Maksudnya kat sini nak simpan dekat mana roti tu? Simpan kat tempat sejuk dan kering. Lepas tu tarikh luput bila kita nak guna. Bila kita kena makan roti ini, dia baik sebelum bila? Sebelum bila? Maksudnya kalau macam ini, kalau kita tengok dekat sini, guna sebelum 4 Julai. So maksudnya sebelum 4 Julai tu awak kena gunalah, awak kena makanlah. Selalunya kalau roti ni yang cikgu tahu dalam masa 1 minggu, 1 minggu saja
Daripada dia hantar tu 1 minggu je masanya. So kenalah ambil cepat supaya ambil awal makan, okey, supaya dia tak last minute. Okey, maksudnya dia tak last minute, esok dah tarik rumput kita beli semalam. Berapa banyak kita nak habiskan tu, Selepas tu maklumat pengeluaran, maksudnya kilang yang keluarkan ataupun kilang yang manufacture roti ini, okey. Dan yang terakhir yang paling penting sekali, okey, dekat dalam Malaysia ni yang paling penting sekali ialah logo halal. Okey, logo halal pun kena tengok juga tau. Logo halal ni ada macam-macam jenis. So jadinya kita tengok yang dikeluarkan oleh JAKIM. Okey, kalau kita tengok kat sini, kita tengok logo halal, logo halal. Okey, logo halal yang diiktiraf JAKIM. Okey. Right. Banyaklah pula. Ini luar negara. Okey. Luar negara. Okey, ni contoh yang ini. Bukan contoh lah. Ini cikgu dapat sumber daripada Sinar FM pula. Sinar Harian So kalau Sinar Harian ni betul lah. Okey, jadinya budak-budak semua kalau nak tengok logo JAKIM yang betul-betul yang betul-betul ikut logo halal yang dikeluarkan oleh JAKIM, dia punya ni bulat. Okey, dia mesti bulat. Okey, mesti bulat. Lepas tu ada tulis Malaysia. Okey, mesti tulis Malaysia. Huruf perkataan Malaysia, huruf Roman dan perkataan Arab pada bulatan logo. Nampak tak? Dia mesti ada dua-dua. Ini sebenarnya apa cikgu highlight yang ni sebab okey. Tak apa. Okey, kenapa benda ni penting? Perkara ni penting sebab ni makanan. Bila makanan, kita kena follow. Kita kena ikut apa yang telah dinyatakan. Baik, kalau tengok kat sini, dia bulat. Lepas tu dalam bulatan yang pertama ni ada perkataan Malaysia. Ada bintang. Okey. Lepas tu diikuti dengan perkataan bahasa Arab. Perkataan Arab. Okey, macam Jawi je. Okey, Jawi ni halal. Malaysia. Malaysia kan. So, lepas tu kita tengok lagi perkataan halal, huruf Arab di tengah-tengah ni. Okey, halal. Okey, lepas tu dia mesti ada tulis Roman. Okey, halal. Lepas tu ada 8 bucu kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, 8 bucu ini. Okey, jadinya benda ini adalah logo logo halal JAKIM. Maksudnya yang ini yang kita perakui. Selain daripada ni, tolonglah jangan beli-beli Tolong jangan beli-beli. Kalau dah terlepas tu nanti tanyalah ustaz Okey, jadinya kat sini kita dah tahu, nampak tak? Even walaupun dekat dalam contoh dalam buku teks pun tunjuk logo yang betul sebenarnya untuk mengikut JAKIM. Jadinya kat sini apa yang kita boleh tahu, apakah perkara yang penting sekali apabila kita nak membeli makanan ni. Yang pertama sekali, of course kita kena tahu tarikh luput dia. Okey, tarikh luput kena tahu berapa hari bulan, bila dia baik ataupun bila patut kita makan, okey, sebelum tarikh yang dikeluarkan. Lepas tu kita kena tengok halalnya. Okey, benda ni utamalah. Halal dulu baru diikuti dengan tarikh luput. Kalau halal dah cantik, tarikh luput dah terlebih, janganlah beli. Payah. Okey. So, ini yang pertama. Ini yang kedua. Lepas tu tengok apa jenis makanan yang kita nak beli. Makanan kita, roti. Okey. Lepas tu cuba tengok pada kandungan nutrien kita. Macam mana dia punya ni. Lemaknya banyak ke? Perlu tak banyak ke? Ataupun kita memang memerlukan. Sebab kenapa? Setiap orang dia berbeza badan dia. Badannya ada orang akan memerlukan lemak yang lebih. Ada orang yang memerlukan kurang tenaga yang lebih. So jadinya benda itu bergantung pada diri kita. Okey, bergantung kepada diri kita. Yang penting kenalah terkawal. Okey, yang penting mestilah terkawal bila kita ambil makanan yang kita makan. Okey. Jadinya kita dah selesai, cikgu dah selesai untuk terangkan berkenaan dengan pembungkusan makanan. So jadinya kat sini ada tugasan untuk awak. Okey, baik. Sementara tu cikgu nak tunjuk pada awak. Okey, macam mana kita nak kira Macam mana kita nak kira Okey, macam mana kita nak mengira mengira tenaga. Okey, kenapa? Macam mana boleh dapat 151 ni? Okey, kilokalori. Okey, jadinya kat sini macam mana dia buat? Okey,
kalau kita tengok dekat sini, okey, 252, okey, bagi dengan 100. Okey, bagi dengan 100. Okey, bagi dengan 100. So kat sini kalau kita tengok itu untuk dapatkan untuk mendapatkan satu untuk mendapatkan 1 gram. Okey, untuk dapatkan 1 gram tenaga tu, okey, kita kena buat operasi yang macam tu. So jadinya kita tengok pada kalkulator. Okey, 252 bagi dengan 100. So dapat 2.52. Okey, mana cikgu punya ni? Okey, dapat 2.52 gram. Dia kalau ikut operasi dia sini naik 1, 2 titik. Itu je sebenarnya. Okey, itu untuk 1 gram kalori. So jadinya kat sini nak dapatkan 60 gram. Okey, 60 gram kita kena buat 2.52 gram kali dengan 60. So kita akan dapat kali dengan 60. So dapat 151.21. 151.2 gram. Okey. Betul tak? So jadinya kalau kita tengok kat sini, dia kenapa 1.51 je dia keluarkan tu, sebab tengok kat depan. Kalau kat depan ni dia tak ada titik perpuluhan, tak payah letak. Okey, jadinya sama juga untuk karbohidrat. Okey. Ini untuk tenaga. So kita lihat untuk karbohidrat. Dia tadi 48.5 kan? 48.5. Okey, bagi dengan 100. Okey, kalau ikutkan boleh je nak kira terus. Okey, kalau nak kira terus kita tengok pada kalkulator. Okey. Jangan takut. 48.1 betul tak? 48.1 kan? Okey, 48.5. 48.5 bagi dengan 100. So dapat 0.485. Macam mana cikgu buat kalau nak buat dalam bentuk yang ni? Ini 1, 2, tengok titik perpuluhan kat mana? 1, 2, titik kat sini. So kosong kat depan, 0.485. Okey. Jadinya kita ingat balik dua hidangan. Sorry. Alamak, saya nak padam. Okey. Okey, dua hidangan sama dengan 60 gram. So jadinya untuk kira karbohidrat kita kena buat macam ni juga, 85. Okey. So jadi dekat sini baru kita akan dapat kali 60 Kita tengok kita kalikan dengan 60. So dapat 29.1 gram. Okey. So jadinya nampak tak? Jelas tak? Dia punya cara macam mana kita nak mengira. Nampak tak? 2. Ni 1. Kalau tengok kat sini patut 1 jadi 2. Tapi tak apa. Kita teruskan saja. Yang ni pun sama. Cikgu tunjuk sampai sini saja. Yang lain awak boleh cuba di rumah nanti. Okey. Kita lihat macam mana kita nak mengira protein pula. Okey. Kalau kita nak kira protein, tadi 8.3. Kali ni kita tak guna ni lah. Kita tak guna apa? Kita tak guna kalkulator. Macam mana kita nak buat secara lazim. So kat sini ada dua sifar. So jadinya kalau nak gerakkan dia daripada titik ni naik ke atas. 1, 2. So titik kat sini. Apa yang buat kat sini? Sini letaklah kosong. So means kat situ ruang yang dikosongkan tu awak kena letak sifar. So kat situ kita akan dapat 0.083. Sorry lah sebab tulis kat monitor dia akan jadi macam tu. Aku padam balik lah macam tak senonoh je. Sekejap Okey, 0.083 gram. Jadi tadi dua hidangan
Okey, 60. So jadinya awak kena buat 0.083 kali dengan 60. Baru dapat berapa dia. So kita cuba kira. Okey. Cuba isi balik 0.083. 83 kali 60 jadi 4.98. Okey, jadinya 4.98 gram. Tapi kalau kita tengok kat sini dia dah bundarkan, dia jadi kepada 5 nampak tak? Dia jadi kepada 5. Jadinya murid-murid semua boleh cuba dekat rumah. Okey, tengoklah dekat bungkusan-bungkusan plastik yang kamu ada dekat rumah tu. Okey, pembungkus makanan, boleh tengok nutrien tu, fahamkan macam mana nak kirakan dia. Lepas tu boleh kira sendiri berapa kandungan tenaga, kandungan nutrien bagi setiap hidangan yang awak makan. Okey. Baik, itu untuk penerangan cikgu. Jadinya untuk hari ni cikgu telah sediakan bahan untuk awak punya latihan. So jadinya kat sini okey, ada 5 soalan yang cikgu sediakan. So untuk soalan yang pertama tu, nyatakan produk berdasarkan logo. Maksudnya kat sini awak tahu, awak dah kenal ini logo apa. So jadinya apa kategori dia? Adakah dia makanan? Adakah dia kenderaan? Adakah dia pakaian? Adakah dia kesihatan diri? Okey. Seterusnya yang kedua, kenal pasti perkara yang terdapat dalam pembungkus makanan. Maksudnya kat sini awak kena tengok balik dekat atas apa yang ada dekat dalam ni. Ini adalah checklist. So awak kena kenal pasti dulu. Okey, seterusnya berapa keping roti bagi setiap satu hidangan. Ingat balik. Hidangan itu besar, jadinya berapa makanan, ya berapa keping yang awak kena makan dalam satu hidangan tersebut. Seterusnya keempat, kirakan jumlah tenaga bagi 10 gram pada hidangan roti. Cikgu nak 10 gram saja. Macam mana awak kira? Okey, macam mana awak kiranya? Baik, seterusnya yang kelima, kenapa perlu ada logo halal pada setiap makanan yang dijual? Maksudnya makanan yang ada dekat pasaran kita, kenapa ada logo halal? So jadinya ada 4 perkara kat sini, menyatakan kandungan, menyatakan ramuan, piawai kebersihan dan kesucian, dan yang terakhir adalah menyatakan maklumat pengeluar. Jadinya mana yang tepat? Okey, berdasarkan pada kenyataan tersebut. Okey, jadinya sekarang ni cikgu dah selesai untuk memberi penerangan dan juga bagi nota, dan juga cikgu dah menunjukkan cara-cara macam mana kita nak kira untuk satu hidangan makanan kita. Jadinya untuk murid-murid yang tak dapat menghadiri sesi live pada pagi ni, okey, awak boleh tonton video ini semula dan kemudian awak boleh jawab soalan yang cikgu sediakan. Seterusnya awak boleh submitlah pada cikgu untuk cikgu semak. Okey, jadinya ada tak soalan, cikgu akan off record dulu Okey. So cikgu akan stay dekat sini sampai pukul 10. Kalau ada yang masuk boleh masuk. Okey. Kalau tak ada masalah lah. Okey. Alright. Presenting.